Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita telus dan tulus bersama saya Faiz Arif. Ini Sinar PM 18 Februari. Enggan mengulas dakwaan PAS, kini sedang dilanda krisis dalaman. Ketua Pemuda Parti itu, Senator Insinyur Khairul Nizam Khairuddin, hanya menegaskan mengenai hala tuju PAS masih jelas sejak dahulu lagi. Beliau berkata pimpinan PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang juga jelas, iaitu memperkukuhkan muafakat nasional dan mempertahankan perikatan nasional. Sebelum ini timbul dakwaan wujud dua kelompok pemimpin di mana satu kelompok menyokong muafakat nasional dan satu lagi menyokong perikatan nasional. Khairul Nizam ketika dihubungi Sinar Harian berkata selain daripada misi yang disebutkan bermakna ia bukanlah daripada PAS. Beliau berkata adalah penting bagi semua ahli PAS untuk memahami, menghayati dan menggerakkan agenda setting yang telah diputuskan oleh pucuk pimpinan parti dan bukannya membawa agenda setting daripada pimpinan lain apatah lagi daripada parti lawan. Tambahnya, ahli dan pemimpin di setiap peringkat perlu memberikan fokus kepada persediaan dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Menurutnya, pelancaran jentera pilihan raya parti di peringkat pemuda sudah pun berlaku dan hanya tinggal beberapa negeri sahaja yang belum kerana masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beralih ke laporan muka depan akhbar Sinar Harian iaitu saya masih sayang UMNO. Itu kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengakui masih menyayangi UMNO, iaitu parti pertama yang pernah dipimpinnya sebelum ini. Bagaimanapun, pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang kini penasihat Parti Pejuang Tanah Air Perjuang meletakkan syarat jika ada pihak yang mahu beliau kembali kepada UMNO, parti itu harus berpegang kepada dasar awalnya, berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Beliau turut mengulangi keputusan untuk berehat daripada arena politik diambil selepas meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2003. Namun, ahli Parlimen Langkawi ini mendakwa selepas seminggu peletakan jawatan, ada beberapa pihak meminta bantuan beliau agar berbuat sesuatu, memandangkan pemimpin ketika itu dikatakan tidak menjalankan tugas sebaiknya. Sebab itu, beliau akhirnya mengambil keputusan keluar UMNO bagi memudahkan menegur salah laku kerajaan. Ini pula perkembangan COVID-19 di Malaysia. Persempelan ujian COVID-19 menggunakan air liur akan dilaksanakan di Hospital Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kaedah persempelan menggunakan air liur itu adalah selamat. Beliau berkata kaedah ini juga tidak invasif berbanding persempelan dengan kaedah nasopharyngeal dan oropharyngeal swab, sekaligus mempercepat dan mempertingkatkan saringan COVID-19. Kaedah yang bersifat self-collected ini juga akan menjimatkan penggunaan peralatan perlindungan diri PPE dengan kos lebih murah serta merupakan kaedah pengumpulan sampel paling konsisten. Dr. Adham juga berkata penilaian bagi kaedah persempelan menggunakan air liur ini telah dilakukan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR dan mendapati ia sesuai bagi ujian real-time reverse transcriptive RT-PCR. Tambah beliau, IMR kini sedang melengkapkan kajian penggunaan sampel air liur untuk ujian RTK antigen. Ini berita baik untuk anda. Kerajaan telah berbincang dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk mempermudahkan proses kelulusan pengeluaran AISINA. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata keutamaan akan diberikan kepada mereka yang telah memohon atau permohonan yang sedang diproses. Tambah beliau, langkah tersebut diharap dapat membantu rakyat mengharungi cabaran akibat pandemik. Kerajaan pada 11 Februari lalu mengumumkan mengenai pemansuhan syarat AISINA KWSP bagi mempermudahkan ahli membuat pengeluaran daripada simpanan akaun satu. Pemansuhan syarat AISINA itu akan membolehkan ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun membuat pengeluaran daripada simpanan akaun satu tertakluk kepada baki sedia ada. Seterusnya kita beralih ke perkembangan sukan. Bagi aksi kelayakan pusingan kedua Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 bagi kumpulan G yang turut membabitkan skuad Harimau Malaya akan berlangsung secara karnival pada Jun depan. Mengesahkan perkembangan itu, Setiausaha Agung Konfederasi Bola Sepak Asia AFC Datuk Winsor Paul John bagaimanapun menjelaskan gelanggang perlawanan masih belum diputuskan. Katanya gelanggang akan dipilih oleh AFC berdasarkan beberapa kriteria penting yang ditetapkan dari semua pasukan akan diberi peluang untuk memohon menjadi tuan rumah. Terdahulu, AFC memberi tempoh sehingga Isnin lalu untuk semua pasukan memuktamadkan pendirian berhubung jadual baki perlawanan.
Sebelum ini, 4 negara dalam kumpulan G iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand dan Emirat Arab Bersatu UAE kecuali Vietnam dilaporkan bersetuju untuk menghabiskan baki perlawanan kelayakan secara karnival pada Jun. Jadi itu saja Top 5 News pada hari ini dan jangan lupa dapatkan sinar harian esok dengan kupasan penuh perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayuh bersama-sama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Basta. Semestinya nilai moral karakter bangsa. Dan untuk itu, teruskan bersama Sinar Harian di portal, Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Serta jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara. Sekian sahaja Sinar PM hari ini bersama saya Faiz Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.